أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله تعالى ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi majlis pada malam ni, tak silap saya Cikgu Ramli, yang berusaha lagi saya hormati, yang saya tunggu-tunggu nak tengok siapa, iaitu Datuk Pengerusi lah, Datuk Mahmud. Sebab dalam grup WhatsApp pengerusi masjid tu, saya ada Datuk antara yang salah seorang memberi banyak pandangan. Seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, para pegawai masjid, tuan-tuan guru, alim ulama, ayah-ayah muslimin, ibu-ibu muslimat yang dirahmati Allah. Segala puji bagi Allah atas limpahan kasih sayang rahmatnya Allah. Pada malam ni Allah gerak untuk mai solat maghrib berjemaah. Dalam ramai-ramai hak doa tadi ni ada hak balik sah, walaupun dengan niat insya' nak main pula, tapi dia balik sah. Tapi kita ni duduk nak dengar benda apa yang kata Isra' Mi'raj ni. Selesai. Tuan-tuan sekalian, sebelum saya nak mula, perkenal diri sikit boleh kok no. Sekali lepas kata main mana ni sihat sangat ni, ada sangkut dengan Gusti apa kah?
Tuan-tuan, nama hak mak saya pilih mai Muhammad Naim bin Sa'id alias Sa'id. Pak saya ada dua nama. Saya dilahir dan dibesarkan di Kuala Nerang, Kedah. Sebab tu tuan-tuan dengar tahu dah, bukan orang sini. Kuala Nerang, Kedah. Selagi selesai majlis, kalau ada internet lebih, buka tengok Kuala Nerang duk tang mana. Dekat dengan sempadan Siam. Kok ayah nak tambah lagi, boleh hello lah. Hak faham lah. Tak faham tak kena nasi. Baik. 7 beradik, anak bongsu baru menikah, anak seorang baru 4 tahun. Umur saya dilahirkan tahun 91. Tuan-tuan kira sendiri lah. Tahun 91. Ni saya tak mohong ni masjid. Kalau saya mohong jatuh lampu tu. Tahun 91. Sekarang ni berkhidmat macam cikgu bagi tahu tadi di Pusat Latihan Teknologi Tinggi, singkatannya EdTech. Di mana ustaz kami ni bukan tahu, walaupun duk Kamunting ni jawabnya tempat cucuk vaksin. Lah ni larut matang selama tang tu je. Hari-hari depa duk main cucuk. Walaupun kami tuan rumah, kami tak kenal lagi. Cucuk vaksin. Ada orang kata ustaz mengajar apa dalam kilang tu? Bukan kilang, tempat belajar. Budak-budak kemahiran diploma. Saya mengajar situ pendidikan Islam SEM 1, 2 dan juga 3. Wallahu alam. Sikit lagi. Saya ni baru mula kuliah di luar ni, jumpa dengan tuan-tuan, ada jemaah daripada Bagan Serai pun ada, daripada Cakap Jerin pun ada, duk tengok tadi ni. Alhamdulillah. Tuan-tuan, baru kemarin dulu saya duk kira-kira kuliah saya di luar ni, yang paling dekat dengan tuan-tuan Surah Munawarah lah. Di situ kita buat majlis selawat dan zikir disulami dengan tazkirah. Itu paling dekat dengan tuan-tuan lah. Yang paling jauh ke arah utara Masjid Tinggi. Yang paling jauh ke arah apa belah ni orang panggil? Pulau Pangkok lah. Ini yang bulanan. Kira mai 16 buah masjid dan 17 buah surau. Jadi makna kata apa? Benda yang paling saya seronok boleh kenal tuan-tuan. Itu yang paling saya seronok. Selesai. Yang tu pengenalan kita. Baik. Sebelum saya mula tentang Isra' dan Mi'raj, saya nak tanya satu soalan dulu. Datuk, malam ni nak berhenti pukul berapa? Tu soalan dia. Saya pengurusi juga, tapi tempat saya. Kalau orang tanya lagu tu, bimbang juga. Takut lajak sekejap lagi, van sampai, habis kita. Baiklah. Bukan apa. Isra' Mi'raj ni tuan-tuan, kalau nak cerita komplit set, persediaan Nabi naik apa, singgah transit kat RNR mana, pasal apa berhenti kat Baitul Maqdis, kemudian Nabi Mi'raj pula, ada beberapa langit, Nabi jumpa siapa, sampai dekat mana Sidratul Muntaha, Sidrah tu apa, Muntaha tu apa, Nabi tengok Jibril, macam mana rupa bentuk Jibril, Nabi turun balik, sampai Mekah balik, suasana celaru, huru-hara, kemudian tenang balik. Mau selesai cerita semua tu, elok saya kata wallahu alam, Tok Bilal mau doa azan, tapi azan subuh. Dia kena azan lagu tu. Sebab kita punya jemputan malam ni umum, Isra' Mi'raj. Jadi kalau benda tu dia ada subtopik dia kecil sikit. Ustaz, malam ni cerita Isra' Mi'raj tapi tentang malaikat. Maka sesuailah sejam lebih kurang. Tak apalah kok mana pun. Pengenalan kita yang pertama tentang Isra' dan Mi'raj. Siapa cerita setiap tahun pun sama aja cerita dia. Tapi nak bagi sampai tu payah. Nak bagi sampai lagu mana ustaz tahu? Nak bagi rasa seolah-olah macam kita ni diisra'kan Allah dan dimi'rajkan Allah. Baru kita rasa puas dengar cerita tu. Nak capai tahap lagu tu macam mana? Saya dulu nombor 1 mau duk ikhlas sampaikan cerita ni bersungguh-sungguh. Kemudian pula tuan-tuan pula hak dengar ni sungguh-sungguh nak dengar. Kalau hanya mai sekadar isi masa lapang,
Kalau hanya mai sekadar mengisi program, balik pi lagu tu rugilah. Duk dengar je tapi tak rasa. Bila tuan-tuan pun semangat nak dengar, saya pun semangat nak cerita, dua-dua swift duk tekan dah, maka tunggu connection sama pelak pak baru lekat di hati. Jadi tuan-tuan sekalian, Isra' dan Mi'raj, kita mula lagu ni. 2 hari lepas satu surau tak dan sampai dekat Sidratil Muntaha. Tak dan sampai 9 suku. Hak masjid pagi tadi bukan dekat Sidratil Muntaha. Isra' pun tak lagi, habis dah. Pasal cerita ni dia tak boleh cerita terus, dia tak seronok. Tu kata tu tuan-tuan, Isra' Mi'raj. Baik, kita cerita sekadar kemampuan kita. Nombor 1, berkaitan dengan tarikh yang berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bila ustaz tahu? Yang jumhur kata adalah 27 Rejab. Hak tu jumhur, bukan sepakat jumhur. Dia ada tarikh lain, ada tarikh lain. Cuma ijma' ulama kata Isra' dan Mi'raj ini berlaku sebelum Nabi hijrah. Hak tu ijma' kata. Tuan-tuan sekalian. Baik, soal tarikh, bila, hari apa, waktu mana, itu bukan persoalan utama. Nombor 1 yang perlu kita hadam, kok mana pun kena telan, walaupun pahit, walaupun masam, telan. Maksud saya apa? Beriman sudah. Sebab apa? Peristiwa ini disebut di dalam Al-Quran. Hak tu tak boleh kata apa. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kata Allah. Yang kata Quran ni, dia tak ada ragu-ragu. Kalau hampa dok buat percaya 0.01% dok buat betul ke hampa beringat iman hampa goyang. Yang kata Quran ni walaupun tak logik, telan dulu. Tak masuk akal, telan dulu. Lepas tu baru logik main belakang. Contoh. Saya bagi contoh no. Mak cakap ni, tuan-tuan tengah ada wuduk ni, tiba-tiba kentut. Aduh, aku tak biasa lah dengar kuliah ceramah ni, tak biasa ada wuduk, tiba-tiba batal. Tuan-tuan pun bangun ambil semayang. Ambil ayat semayang ikut tertib daripada sunat hak basuh tangan sampai basuh kaki pun semua. Ada tak? Mak cakap no, pi basuh punggung. Pasal angin keluar tan tu. Pasal apa tak ambil wuduk basuh tan tu? Tu kata logik tak boleh pakai. Pelik ustaz no, keluar tan lain, basuh hak lain. Beriman dulu, kemudian baru logik tu main. Oh, patut pula ustaz. Oh, pasal kentut ni satu keaiban. Bila aib kita main malu, hak malu tu anggota mana? Muka. Maka dia ada basuh muka. Tu logik baru main. Isra' Mi'raj ada logik dia. Isra' Mi'raj ada logik dia. Saya bagi contoh. Saya cerita saya siap lah tumpang duk ingat. Mereka duk kata macam-macam lah. Kata Nabi pi dengan roh, Nabi pi dengan mimpi. Sekali lagi saya buat main bukti. Quran sebut. Logik dia ada. Contoh. Saya ni tuan-tuan di rumah, boleh tanyalah siapa hak kenal akuarium, jangan tanya berlambak. Kok ada tuan-tuan hak minat ikan, PM tepi. Minat ikan jangan tanya. Pernah dalam rumah ada, luar rumah ada. Contoh, saya nak balik kampung di Kuala Nerang. Saya duduk menghadap akuarium, saya duduk tengok ikan mana aku nak buat balik ni, pasal tak sesuai dah belah. Sebab kita duduk belah hak besar-besar, tiba-tiba ada seekor dua kecil tu. Hak jenis kecil besar ni memang tak tahan lama. Saya kata dekat isteri kata saya, kata hak ni memang kena buat balik lah pasal dia kecil. Bini saya kata pun okey. Saya pun tuan-tuan ambil cedok dalam dalam tong putih tu, bubuh pam keluar buih tu. Dalam duk sembang-sembang lebih kurang, kita pun kemas-kemas beg bola kereta. Maka tekan minyak cendah habis sampai dekat juru, tiba-tiba teringat ada benda lupa. Dah beli dah telefon nak bagi kat ayah, dah beli dah barang mas nak bagi kat mak ni, pasal lama tak balik, teringin nak buat surprise. Takkan tak patah balik, nak balik pula tak tahu bila. Maka saya pun patah balik. Ikan ada dalam bonek tu. Dah clear lah takat tu. Patah balik sampai di rumah pukul 10 malam.
Rumah kata abang, kalau kita tolak balik juga tak lepas habis, takut abang lah mengantuk. Saya tak apa. Jadi ikan ni kita lepas balik dulu, esok cedok balik. Saya pun keluar ikan tadi, boh dalam tong akuarium balik. Kita bolah ikan lampam, peluk dia selam balik. Dia kawan pun mering sebab pening lah, juru jauh juga. Tiba-tiba ikan puyuh mai. Ni kita buat dialog bagi faham ni. Ikan puyuh mai, ikan puyuh kata, hang awak nampak mabuk pelik ni, pasal apa? Dia kata, semalam ni aku pi juru. Nak faham tak? Awak aku nampak hang macam meliu mabuk siapa? Dia kata, mau tak mabuk, semalam aku pi juru. Puyuh ni terkejut. Hang pi bila, balik bila? Dia kata, aku pi semalam. Malam tu juga aku balik. Dia kata, hang ni tak terlebih ketum, otak kacau. Puyuh kata, ni contoh. Dia kata, macam mana hang nak pi sampai juru sedangkan parit daripada sini pi juru pun tak ada. Tuan-tuan, nak sebut kata apa? Logik ada tak? Logik, sebab bukan lampam tu pi sendiri, saya yang bawa dia. Macam itulah Rasulullah, bukan Nabi jalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan Nabi. Bila Allah yang menjalankan Nabi, soal jarak, soal masa, baik jauh, baik lama, tak payah duk tikai lah, pasal Allah punya. Dia nak dekatkan boleh, dia nak jauhkan boleh. Itu soal logik. Baik tuan-tuan, saya mula lagu ni. Sebelum Nabi nak di-Isra dan juga di-Mi'rajkan oleh Allah, Nabi diuji bertalu-talu. Nabi diuji ghanak. Ujian pertama Nabi ketika diisrakan oleh Allah. Tuan-tuan, Nabi diboikot hampir 3 tahun. Sebagian tempat saya dah beritahu lebih kurang. Tuan-tuan, 3 tahun. Penduduk Mekah tak boleh bagi Nabi makan. Penduduk Mekah tak boleh urusan jual beli dengan Muhammad. Jangan duk tolong dia, jangan duk sembang dengan dia, jangan duk buat urusan apa dengan dia, jangan duk apa-apa dengan Muhammad ni, biar mampus pergi ke dia. Bahasa kampung kita. Tuan-tuan bayangkan 3 tahun. Takdir Allah, tahun ketiga, surat perkeliling tu, hak tempek dekat dinding Kaabah tu, Allah hantar mainan ni, dia makan habis belaka, kira selesai undang-undang tu, tak boleh nak buat apa. Nabi pun keluar. Tuan-tuan, keluar nak pergi mana? Pergi Taif. Nak pergi Taif lah. Macam mana sejarah hak kita tahu nak pergi Taif. Tuan-tuan hak biasa pergi Mekah, boleh rasalah bagaimana suasana Taif. Seronok, jejak-jejak kaki tapak dekat tanah Taif tu, dia rasa mai seram sejuk. Pasal apa? Tanah berkat. Tuan-tuan, Nabi pergi di situ, Nabi duk harap Pak Taif boleh tolong dia. Tiba-tiba Pak ni punggai awal lagi. Sayyidatina Aisyah pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dalam perjalanan kamu berdakwah, apakah kejadian peristiwa kamu berdakwah ni yang kamu rasa berat sangat nak terima, kira piau sungguh lah? Nabi kata, Taif. Duk harap mai Bukit Jana ni orang sambut elok, baru parking kereta je Tenggalong dah batu. Contoh, tuan-tuan bayangkan, berdarah sehingga disebutkan dalam sirah Nabi berjalan ni melecet kasut ni. Pasal apa? Darah takung kat capai Nabi tu. Nabi pun lap darah dia ni, lap. Pasal apa tuan-tuan? Dalam sirah sebut, mana-mana bumi yang menumpahkan darah Rasulullah, Allah binasakan bumi tu. Nabi tak mau lagu tu. Nabi sayang umat dia. Nabi lap darah dia. Nabi kita tuan-tuan, akhlak habis mita, orang Kedah kata. Maka tuan-tuan, tak cukup dengan tu. Soal bukit marah tu, malaikat marah, hak tu lagi, kalau sempat saya cerita. Sedih ni, kena boikot, kemudian pergi Taif, kemudian balik. Tuan-tuan, oi, dapat satu perkabaran dengan kematiannya Pak Nakan yang dia duk mengadu selama ni. Pak Nakan dia Abu Talib, yang pernah bawa Nabi berniaga di Syam, yang pernah membesarkan Nabi, orang kanan Nabi. Kira Nabi pekemah duk di Mekah ni pasal ada Pak Nakan dia aja. Panggil kat Nabi tu anak, kasih sungguh lah.
tapi saat kewafatan dia tak beriman kepada Allah. Hak tu soal lain pula. Saya nak sebut apa? Orang hak Nabi kasih, hak Nabi sayang, Allah tarik balik nikmat tu. Maka tuan-tuan, tak cukup dengan tu Allah uji. Tak cukup dengan kepaduan yang Allah Ta'ala uji. Allah tarik pula nikmat ataupun anugerah seorang isteri. Isteri yang salihah, ibu-ibu sekalian. Maka kalau tak ada kerja apa, cari satu kuliah, cerita pasal Sayyidatina Khadijah aja. InsyaAllah kita berubah pelan-pelan jadi Allah. Antara wanita terbaik alam, ibu-ibu, wanita terbaik alam. Kita boleh jadi wanita terbaik Bukit Jannah pun alhamdulillah dah. Ni terbaik alam 4 orang. Sayyidatina Khadijah, Siti Maryam mak Nabi Isa, nombor 3 Fatimah anak Nabi kita, yang terakhir Asyah isteri kepada Fir'aun. 4 orang ni solehah sungguh, harta banyak, seorang dermawan, seorang hartawan, seorang jutawan, tapi saat kematian dia tak ada apa. Tak ada apa. Mana mula-mula Nabi terima Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Masa Nabi terima tu, Nabi balik ni, Nabi balik mai dia kata, wahai Khadijah, selimut buka pintu ni, terus pergi cendah ambil selimut Nabi kita. Duk tunggu tengok lagu tu sampai Nabi ni hilang sejuk. Baru dia tanya, abang apa pasal? Tu isteri tera tu kira habis minta no. Mau kalau kita lelaki dia buat balik lagu tu, selimut aku lihat, selimut mampu pergi kat hang sampai suruh pergi. Contoh. Aku kata jangan duk pergi dah tangguh tu. Contoh no. Saya tak nak pergi golf tu pun, orang cerita. Tuan-tuan sekalian. Makna kata beza banyak lah. Tuan-tuan, masa Nabi duduk dengan Khadijah ni, Nabi tak ada nak kahwin lain lah. Kasih sungguh Khadijah ni. Allah tarik tuan-tuan. Kalau kita tengok sejarah Nabi, sebelum Nabi dilahirkan pun Nabi tak pernah tengok ayah. Bila Nabi dilahirkan, yang bela Nabi, yang mengasuh Nabi, yang menyusu Nabi, mak susuan. Duk 5 tahun sat, tak lama lepas tu baru bagi kat mak kandung yang melahirkan Nabi kita. Duk setahun 2 je, Allah tarik pula yang kata mak kandung tadi ni, la haula wala. Padat Nabi kena. Hikmah dia, soalan dia, ustaz, pasal apa no? Nabi kena uji sampai tahap tu, sedangkan dia dengan Allah ni kira lagu ni. Tu dia main satu persoalan. Tonton bayangkan Nabi kita Muhammad manusia terbaik alam, number 1, tapi ujian dia pun number 1. Saya selalu bagi contoh dekat kuliah-kuliah masjid mana tuan-tuan, kita mau kalau sayang anak ni kira nyamuk sekok tak boleh hinggap. Ribah mampu kan nyamuk tu. Lipah baru lintah ya, baru niat tetak putih 2. Sayang ke anak tu. Sampai cikgu ni kira ketuk ketampi anak balik main dia merongut kebas lutut ni. Perut betih ni cekang lah, mak oi, awak apa pasal? Cikgu ketuk ketampi pula. Pak ni tak cakap banyak dah, rembah motor pergi cari cikgu. Orang hajat punya cikgu, aku tak pernah buat lagu ni kat anak aku. Contoh. Pasal apa tuan-tuan kita berlaku tahap tu? Sebab kita sayang ke anak. Tapi Allah kalau sayang anak, Allah sayang anak pada wa'idzubillah. Allah kalau sayang makhluk ni, kalau dia sayang hamba dia, dia uji ranak dia tak belai. Buktinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi pernah lapak no. Nabi duduk tempek tang ni, seorang sahabat mai. Dia kata, ya Rasulullah, siapa lapak? Tuan-tuan, Nabi lapak. Bukan teringin no. Kalau teringin, walaupun kita dah makan, dia teringin tu main pula amo teringin nak bocah kotiau pula tu teringin, dia boleh pilih. Tapi sebut lapak ni, hantam dah datang pun ada makan je. Nabi kata, lapak. Kamu lapak ya Rasulullah? Ya lapak. Nanti sat no. Yang kata sahabat ni bergegah keluar ni tuan-tuan, dan sirah sebut pergi cari kerja. Tak tahu dia buat kerja apa, lebih kurang basuh pinggan, lebih kurang dapat upah buah kurma, cendah balik mai. Ya Rasulullah, nah hak ni dah sekadar kemampuanku buah kurma. Tuan-tuan, Nabi makan.
Bila Nabi makan, Nabi tanya satu soalan. Ni nak menjawab soalan kita tadi ni. Pasal apa Allah buat sampai tahap tu. Dia kata, Nabi tanya, wahai sahabatku, hang betul ke sayang kat aku? Dia kata sayang. Kira tahap sayang ni jangan duk tanya, apa kamu suruh wahai Rasulullah, aku buat. Tuan-tuan tengok Nabi kata apa? Wahai sahabatku yang ku kasihi, kalaulah betul kamu sayang kepada aku, ikhlas kerana Allah Ta'ala, siapkanlah diri kamu bagi menghadapi ujian daripada Allah. Lah, sayang kat Nabi pun kena rembat, sayang kat Allah pun kena tabuh. Pasal apa? Jawabnya tuan-tuan, saat kita diuji oleh Allah, kepada siapa kita teringat? Tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah, tubna ya Allah. Masa duk sihat tak nampak masjid, ni contoh. Masa duk sihat kerja duk kayuh je. Geng kayuh kata ni aku malas main ni. Saya pun kayuh juga, cuma tak jenuh je. Bagus kayuh, tak ada masalah. Tapi tak pernah nampak masjid. Masjid punya segak, lampu tengah saja sampai besar tu. Ekon keliling, nak apa lagi, tapi dia tak nampak. Tapi saat dia diuji oleh Allah, duk tengah turun bukit, turun, tiba-tiba kura lintas, tak tahu macam mana kura tu pun. Pung tunging, patah kaki setengah. Ya Allah, sakitnya. Dia tak sebut orang lain, dia tak sebut gerek. Oh tu tak. Tuan-tuan sini sebut gerek, faham kan? Boleh ha? Jadi makna kata apa? Masa tu barulah teringat Allah, saat mana ditimpa ujian. Nabi kita habis tempat pergantungan. Jadi nak gantung kat siapa? Melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, itu mukaddimah sebelum Nabi nak diisrakan. Jadi maksud saya, bahasa mudahnya, Isra' Mi'raj ni adalah Allah nak bawa bagi Nabi ni rasa seronok. Senang cerita melancong lah, nak bawa pergi melancong. Pasal apa? Nabi dah sedih dah, tak tahu nak gantung kat siapa dah. Tuan-tuan, saat itu berlakulah Isra' dan Mi'raj. Saya skip hak belah dada tu, jadi panjang cerita. Tengok ayat Quran. Tuan-tuan nak tengok Isra'. Isra' belah bawah Masjidil Haram, Baitul Maqdis. Belah atas namanya Mi'raj. Belah bawah nak tengok mana dalam Quran, surah Al-Isra' ayat 1. Ayat 2 lepas pada tu cerita pasal Bani Israel. Kalau tentang Mi'raj dalam surah An-Najmi ayat 1 sampai 18. Tuan-tuan balik buka tengok tafsir dia lagu mana yang menceritakan tentang Isra' dan Mi'raj. Dua peristiwa yang berbeza berlaku dalam satu malam. Baik, kita tengok ayat Quran sikit. Tuan-tuan, Allah sebut apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Allah sebut subhana. Ulama kata mana-mana ayat Allah yang meletakkan kalimah subhana, cerita lepas itu memang cerita besar. Subhana, maha suci Allah. Ada ulama dia duk pihurai, dia kata subhana itu adalah kalimah yang telah ditambah aksesori. Yang telah ditambah aksesori baru jadi kalimah subhana, yakni maha suci Allah. Cuba tengok kata akar dia. Subhan ni demai pada demai perkataan apa? Sebagian ulama kata mai pada kalimah sabah, yakni membawa maksud jauh. Jauh ustaz, setakat kami duk mengaji ni bukan ba'id kah? Ba'id juga maksudnya jauh tuan-tuan, tapi ba'id yang boleh diukur, jauh yang boleh diukur.
Saya duduk di Kuala Nerang, mau duk ada 200 km lebih. Jauh tak? Jauh, 2 jam setengah mau duk pergi sana. Tapi jauh yang boleh diukur. Buktinya tadi ni 200 km lebih tu kira boleh ukur lah tu. Jauh. Mekah dengan Masjidil Aqsa 1239 km. Jauh tak? Jauh. Orang dulu pergi 1 bulan, balik sebulan. Jauh. Tapi jauh yang masih boleh dikira. Buktinya tu kilometer tadi ada. Tapi kalau Sabah ni satu kalimah yang membawa masuk jauh ni, jauh tak tahu nak habang. Nak habang apa ustaz sebenarnya? Jauhnya Allah Ta'ala itu bersifat kekurangan. Jauh Allah Ta'ala itu bersifat kecelakaan. Jauh Allah Ta'ala bersifat kecacatan. Kira bila jauh pada semua sifat pelik-pelik tu, maka sucilah Allah. Maha suci Allah. Clear tuan-tuan dekat tu noh. Kita buat cara laju lah. Pasal masa duduk jalan tengok 8.30 dah. Ini tak Isra' lagi ni. Tak lagi, baru duduk panas enjin. Baru duduk panas enjin. Pasal malam ni embun. Kereta nak panas enjin lemah sikit. Tak apalah, takat mana dan lah. Tak dan buat lagu mana. Hari lain pula tuan-tuan sekalian. Baik. Subhanalladzi asra. Asal kalimah sara. Nabi sebut usriya, Allah kata asra. Apa maksudnya? Sara adalah berjalan malam. Contohlah, boleh tak saya bahasa maklum? Bukan nak abang kata ada mak menakan. Dah, dia dah biasa lagu tu. No, had biasa ikut kuliah saya tahulah. Had tak biasa tu mungkin kecil hati, amu dia panggil maklum no. Panggillah kak. 92 kak pun okey. No. Tak apalah lagu mana pun. No, maklum duk biasa main kuliah dengan Pak Long naik motor ustaz. Tiba-tiba Pak Long hang malam ni pula dia tak rak ustaz kena go out. Dia kata abang hang weh malam ni kata ustaz orang tu nak main, hang tak mau pi ke? Aku tak pi dah leha kena go ni. Hang pi seorang hang nak pi. Maklum pun main tadi ni cerah. Tu bukan Sarah. Balik sat lagi ni. Balik tengah malam sambil duk usung beg telekong Siti Khadijah tu. Nah, tu mahal. Beli hak murah sikit Siti Zainab. Balik. Tu panggil Sarah, jalan malam. Nabi sebut usriya, aku dijalankan. Allah sebut asra, aku yang menjalankan. Allah yang menjalankan Nabi kita. Duk tanya buat apa? Duk fikir pelik buat apa? Makna kata Allah kuasa mutlak dia. Jarak jauh didekatkan, masa panjang dipendekkan. Dia punya pasal. Tuan-tuan, sikit lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Takat dulu. Apa maksud bi'abdihi? Hamba. Ada beberapa penafsiran ulama sebut. Nombor 1, kata ulama, Allah memuliakan Nabi kita dengan menyebut bahawasanya Muhammad itu hambanya. Siapa tak clear tak weh. Kali lagi. Kata ulama, Allah memuliakan Nabi kita Muhammad dengan menyebut Muhammad itu hambanya. Apa yang pelik ingat ustaz? Awak pelik tahu mana? Bukankah kita ni pun hamba Allah? Tuan-tuan dengar saya sebut. Hakikatnya kita ni memang hamba. Hakikatnya. Tu tak nafi. Cuma saya nak tanya, hidup kita ni adakah sebagai seorang hamba Allah? Hak tu perlu tanya. Faham tak? Hakikat memang hamba Allah. Tapi hidup kita ni siapa hamba Allah tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan balok kodam dulu. Buat dulu. No, contoh. Nak sebut kata apa? Relax, azan dulu. Qomat tak lagi pun kita cendah pi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Celah tu member telefon. Tak pi dah. Hamba Allah kan macam tu. Boleh mikrofon. Duk maki hamun sana sini. Hamba Allah kan lagu tu. Nabi ajak kan lagu tu. Boleh mikrofon duk maki sana maki sini. Tuan-tuan faham kau saya sebut lagu tu no? Saya tak berkenan. Walaupun saya orang Kedah. Pasal mereka kata hak pelik-pelik ni orang Kedah. Hak ni contoh nah, contoh. Hak duk sebut anak haram apa semua tu. Orang Kedah. Jangan sebut lagu tu pasal saya orang Kedah. Tuan-tuan buka Google cari keonaran, meletup Google tu. Nak sebut dalamnya. Tapi
Kita tahu tempat ni bukan sesuai untuk dimaki hamun. Hamba Allah kan kita ni? Puasa kita sebagai seorang hamba Allah ke? Tak tahu, tak tahu. Sembahyang kita sebagai seorang hamba Allah ke? Allah, kerja duk lupa rakaat ni ustaz. Tapi Nabi hidup dia, start bangun tidur sampai tidur balik, hidup sebagai seorang hamba Allah. Maka Allah sebut dia ni hamba aku. Siapa kita lah tuan-tuan, seorang guru. Contoh no, saya guru. Ada anak murid saya. Tiba-tiba tuan-tuan pergi jumpa dekat Tesco, anak murid saya tu jumpa saya. Tuan-tuan tanya dia, "Ham ngaji mana?" "Ngaji kat Attack." Dengan bagus dia belanja, tuan-tuan makan, noh duk salam cium tangan, duk usung pegang turun lift tu sampai dekat kereta. Allah, habis meta lah. Tuan-tuan jumpa saya, "Ustaz, ada anak murid nama sekian-sekian?" Saya pun fikir-fikir, pasal dia tu bagus, saya mengaku lah, anak murid saya, pasal dia bagus. Cuba kat luar, mak cakap no, cuba kat luar tu awak tengok, balas motor, balas sporim kita, balas kasut tengah orang sembahyang, balas kasut kerok, walaupun kerok murah ustaz, tapi kasut saya balas. Tapi tengok di baju tu tulis Attack. Anak murid ustaz ke? Saya fikir-fikir, dah bukan anak murid saya, tobat tak mengaku lah. Hakikatnya memang dia anak murid saya, pasal dia duduk dalam kelas saya. Macam tu fahamnya. Sebab tu tuan-tuan, kalau guru-guru duduk main sini, saya duduk tengok juga masjid tuan-tuan, duduk rakam lagu ni kan. Saya pasal dah rakam lagu ni, saya slow sikit. Kalau tidak deras lagi ni, speaker mau duduk jatuh. Lepas saya ada rekod, takut di isu kita pun. Relax, sabar. Makna kata apa tuan-tuan, kalau guru-guru duduk sebut nama kita, tuan-tuan jangan marah. Anak murid lah marah. Aku tak mahu masuk kelas ustaz tu. Awak dah kerja duk sebut nama aku. Aku cemuih lah. Tak syok. Zaman kita kalau cikgu sebut nama merasa besar rahmat lah, dalam ramai-ramai ni, tok guru sebut nama kita, tak cukup clear lagi kah? Tuan-tuan sekalian, no? Satu. Yang kedua berkaitan dengan bi'abdihi. Maksudnya apa? Allah nak habaq kata Nabi ini di Isra' dan di Mi'rajkan dengan roh dan juga badannya. Sebab tu Allah sebut hamba. Apakah hakikat hamba? Tubuh, badan dan juga roh. Kalau jasad saja, roh tak ada, orang tak panggil hamba, orang panggil mayat. Mati dah noh. Oh, baru tadi dengar ceramah. Mayat mani ke apa? Ataupun jenazah mani ke apa lah. Dia tak sebut hamba. Pasal apa? Roh dah tak ada. Tu kata Allah, dia jawab siap-siap dalam Quran. Tuan-tuan, ini Quran Allah. Baik. Dia tengok masa tu cemburu. Kita mula Isra' boleh kan? Kita mula Isra'. Kita mula lagu ni. Allah hantar mai satu binatang yang namanya buraq. Barqun. Allah sebut dalam Quran, "Aw kasaybin minas samaa'i fihi zulumatun wa ra'dun wa barq." Ada barq. Buraq lah tu. Maksudnya apa? Kilat. Perkataan had sebelum tu wara'd, yakni guruh. Allah cerita. Tuan-tuan balik buka surah Baqarah ayat awal-awal, saya tak ingat dah muka surat berapa. Wara'dun wa barq. Allah sebut guruh, Allah sebut kilat. Kiranya guruh dulu baru kilat, betul ke tak? Saya nak tanya tuan-tuan, siapa boleh jawab jadi imam sekali? Tobat tak jawab dah no. Makna kata apa? Kita duk tengok dekat zahir luar ni, antara kilat dengan guruh, siapa main dulu? Duk di luar asal lagi ni kilat main. Serak. Boom. Kilat dululah ustaz. Oi, tak tanya pun tak apa. Aku heran ustaz ni, kita suruh main ceramah dia tanya. Nak tengok betul ke tak? Pasal Quran kata guruh dulu. Kita kata kilat dulu. Jawabnya guruh dulu. Hang bahong ni ustaz oi, kencing kami nanti sah. Quran sebut guruh, memang kita tengok kilat dulu. Pasal apa? Jawabnya dua kelajuan ni tak sama. Guruh keluar dulu, kilat kemudian. Tapi mata kita nampak kilat dulu, tapi guruh kemudian. Pasal apa? Pasal dua ni kelajuan dia tak sama. Guruh bersifat bunyi. Bunyi ni lambat. Allahu akbar, Allahu akbar, lambat. Supaya tidak kapal terbang lah tuan-tuan, bunyi dah, baru tekan gear satu. Macam mana Datuk?
Sikit boleh lagi. Boleh lagi. Derah no. Derah. Oh hilang. Mai balik. Tuan-tuan, kita tengok kapal terbang hak keluar asap belakang tu, kan? Tengok dia pi lama dah. Bunyi tu baru mai. Pasal apa? Pasal kelajuan bunyi tu tak laju. Tapi mau kalau spotlight talau tak mana buka pak sampai. Macam itulah perumpamaan burak. Takat mana dia langkah, dia nampak tang mana, di situ kaki depan dia sampai, belakang follow pi. Ni tuan-tuan burak. Burak. Maka keluarlah nama burak oil. Hak tu minyak noh, hak tu bahung je. Dia buat bentuk kuda tu, hak tu bohong dah, tak ada kerja apa dah tu. Tuan-tuan noh, bukan yang tu. Baik, kita laju. Nabi sampai Nabi bertemankan dengan Jibril alaihi salam. Kalau sempatlah, kalau sempat sebelum ke-9 kita berhenti tu sempat saya cerita pasal Jibril ni, tuan-tuan. Dia panjang juga dia pun, tak apalah, takat mana dan. Jibril teman. Sampai dekat satu tempat, Jibril kata, "Wahai Muhammad, turun." Turun. Nabi pun turun. Ni kata akhlak Nabi ni, turun. Semayang Muhammad, semayang Nabi kita. Selesai semua naik balik. Jibril suruh, Jibril yang tanya. Dia kata, "Muhammad hantar kata mana tu?" Tak tahu. Lah, pasal apa tak tanya? Tu saya katalah. Tuan-tuan, inilah tuan-tuan adab sebagai seorang murid kepada guru. Guru suruh apa, jangan duk tanya banyak, buat sudah. Ni boleh tak cek, tolong Ustaz pergi ambil beg saya dalam beg. Pasal apa suruh saya? Dia suruh saya buat apa? Saya bukan AJK pun. Contoh. Itu yang tak boleh apa tu. Ulama kata buatlah tahlil, buat baca Yasin malam Jumaat. Dia buat apa? Bid'ah belaka. Lah tak buat apa? Malam Jumaat tengok berita. Hari ni kes berapa? Esok macam tu juga. Kes tu biar pergi lepas selesai. Tang kita ni mau duk mengaji. Tuan-tuan sekalian, faham kau no? Adab dengan guru buat. Islam ni telan sudah. Jangan duk banyak fikir sampai tak sempat beramai. Baik, kita pederah lagi. Pederah semualah ni. Dia kata, "Wahai Muhammad, di situ adalah Yasrib yang nanti ni kamu akan pindah berhijrah ke situ dan wafat di situ, dan namanya adalah Madinah Al-Munawwarah." Ni saya iklan sikit no. Saya tak iklan kita kat tadi ni. Kuliah saya ada iklan. Tuan-tuan, hak biasa pergi umrah tu kan, bila sampai di Mekah, saya dulu pergi Mekah dulu, baru pergi Madinah. Ada orang selesa pergi Madinah dulu, pergi shopping, beli jubah, bling semua, rehat semua cukup lengkap, baru pakai ihram kembah pergi Mekah pun boleh. Tapi kalau pergi Mekah dulu, dia suspend tu ada. Sampai di Mekah letihlah sikit. Pasal apa? Kita tawaf dulu. Tuan-tuan, sampai di Mekah ni, nak bagi semangat ni, nak bagi semangat. Nampak jam kali hijau tu, kita naik bas bergerak, nampak jam kali hijau. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Demi rasa perasaan macam mana lo tak tahu lo ibu-ibu. Mak kalau ada duit lebih simpan dah. Ada Saudi kata okey, clear, Malaysia boleh turun mai. Pi. Tapi keadaan Allah ni kena banyak jolok hidung lah, sabar sat lah. Sampai sana jolok, pergi Madinah jolok, balik Malaysia jolok. Tak apalah, tapi semangat pi tu mau duk ada. Tuan-tuan bayangkan sampai di sana kita berjalan-jalan naik atas dataran masjid tu, pijak marmar dia tu, Allah. Hak kita duk tengok dalam TV Hal Hijrah, hak tengah malam tu. Ni duk ada depan kita. Datang apa? Ni batu marmar tu, pijak, Allah, sejuk elok. Jalan ramai sambil berpakaian ihram. Masuk dalam pintu, luas sungguh noh Masjidil Haram. Setiap tiang ada speaker tu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Kita pun rasa turun lagi. Turun tangga tu, dia ada tiang banyak-banyak tu, dia tuan-tuan, dia nampak sedikit dia penjuru Kaabah. Allah ayat mata.
Ni ya Allah, selama ni aku duk sujud, duk menghadap arah kiblat, yang kata kiblat seluruh dunia duk tumpu ke dia, ni dia Kaabah duk depanku. Ya Allah, terima kasih banyaklah. Keluar air mata maklum. Seteruk mana kita, sejahat mana kita, duk depan Kaabah, air mata mau duk keluar. Ini bumi barakah. Tak cukup dengan tu, selesai duk di Mekah, jom Mutawif kata kita pergi Madinah pula. Ni rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Dia rasa rindu kat Nabi. Amir ustaz ni dah rajin menyanyi sungguh lah. Kawasan Ustaz Aslin biasalah, no? Kawasan dia kan. Bukan masjid dia, kawasan dia lah, tuan-tuan. Baik, masuk pintu belakang, pasal hotel duduk belakang, majoritinya kita masuk pergi corner belah kiri. Allah nampak kubah Nabi, kalau hijau, setenang-tenang tengok. Pasal bawah tu ada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. Tuan-tuan, Nabi ada dalam tu. Nabi bukan sopa kita, no. Nabi duduk dalam tu. Nabi nampak siapa main. Hak duk selawat banyak kat Nabi, Nabi ingat ke dia. Sebab tu tuan-tuan, ada rezeki, jangan duk nampak Korea, jangan duk nampak Danau, jangan duk nampak hak jenis pantai-pantai ni. Pi situ dulu, setenang-tenang tempat. Pi. No, ni iklan kita agak panjang. Sikit lagi masa, kita patah balik, kita terus. Tuan-tuan, saya skip lah, no. Terus sampai Baitul Maqdis. Nabi sembahyang sampai di Baitul Maqdis, tuan-tuan, adalah hari pertabalan. Pertabalan Rasulullah. Waktu tu Allah memuliakan Nabi dengan menjadi imam. Siapa-siapa jadi imam tu satu kemuliaan orang bagi. No? Sebab tu imam dia kena elok-elok, dia kena kemah. Sebab imam kita jadi kemah, derah elok. Tambah tuan-tuan pula speaker clear. Datuk alhamdulillah tahniah. Setengah tempat saya pergi baru mula mayang Allah tak balik. Allah tak tahu kita imam ke jin sebelah imam. Tuan-tuan, orang kalau saya sebut lagu tu, orang kata saya diman. Orang haduk depan ni dengan orang jadi imam, dia tahulah diman ke demam. Ni tarawih nak main ni. Maka speaker lagu tu kau duk hantu main, nak main lagu mana? Tuan-tuan, tapi kalau speaker sedap, no, duk imam kita boleh hejah. Dua rakaat pertama lain bunyinya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuan-tuan pun bawa puas hati. Main tengah-tengah tu dia tenang sikit. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Main separuh akhir dah, nak habis dah. Ambil Syekh Yasir Dosari ke, Syekh Mahim Muaqli ke. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru jemaah tu semangat. Ni kalau tu imam dia sendiri pun siapa tak sepitu tengah belakang. Allahu akbar. Allah. Sini buat 8 ke 20 tu? 20. 20. No, jauh lagi no.
Baru panas enjin. Allahu akbar. Saya sebut lagu ni pasal imam kita kemah. Kalau kena yang tak tahulah maksud saya apa tuan-tuan. Speaker ni satu perkara yang mengimarahkan masjid. Tahniah pada tuan-tuan sekalian. Baik, kita terus. Okay, kita naik no, kita naik sikit. Kita naik okey, sampai dekat Sidratul Muntaha. Sikit Datuk, sikit. Nak berhentilah. 5 minit ni. Sampai dekat situ, Jibril kata, "Anta wa rabbuka." Hang dengan Tuhan hang. Aku di sini. Nabi kata, "Loh, yang tadi hang teman aku, pasal apa dekat ni? Pi sekali ya." "Oi, tak boleh," dia kata. "Mak kalau aku pi lepas pada tu ya, aku terbakar." Tuan-tuan, mulia Nabi kita. Nabi kita, adakah dia naik saja dengan diri dia sahaja? Nabi Musa, masa Allah panggil Musa, nak bagi wahyu. Nabi Musa naik, Allah kata, kasut crop tinggal, crop saya tambah no. Kasut tu tinggal, pasal tempat tu dah suci dah, tinggal kasut hang. Tapi Nabi kita tuan-tuan naik kali dengan capal tu. Capal Nabi tu sebagian ulama kata lebih mulia pada mak ayah kita. Tempat hak siapa pun tak pernah sampai, Nabi kita aja. Capal tu pun sampai. Pasal duduk kat Nabi kita, tak mulia lagi kata orang tu. Isu capai pun panjang juga, hak tu hariling lah tuan-tuan. Masa tu tak apalah nak buat lagu mana, dah hang tak teman aku, dah hang kata lagu tu tak apalah. Tengok Jibril, Allah besar sungguh hang Jibril. Kali kedua surah An-Najm sebut, "Allamahu syadidul quwa." Yang kata Jibril ni tuan-tuan, amoi dia kuat sungguh. Ni ambil berat ni. Kita akan jumpa mereka. Bila? Wallahu a'lam. Dia kata Jibril hang besar sungguh no. Dalam kitab sebut Jibril dia ada 300 sayap kanan, 300 sayap kiri, 600 total sayap dia. Dalam surah Al-Fatir, tuan-tuan tengok ayat pertama tu Allah sebut, ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah kata, yang kata malaikat ni sayap dia 2, 3, 4. Yazidu fil khalqi ma yasha. Aku nak tambah banyak mana aku punya pasal. Jibril 600. Masa Nabi tengok hak tutup alam semesta tu, dia baru buka satu. Dia kata, ya Allah besar sungguh lah, aku kagum tengok hang lo Jibril. Nanti Zat, dia kata, nanti Zat ada lagi member aku lagi besar daripada aku pula dah. Ni tuan-tuan kita akan jumpa nah, ni bukan sembang isi masa lapang ni, akan jumpa. Dia kata nombor 2, hak yang lebih besar padaku namanya Israfil, yang meniup sangkakala. Dia tiup habis Bukit Jannah, habis seluruh alam ni. Besar mana wahai Jibril? Hang tengok aku duk ada 600 sayap kan, dia duk ada 1200 sebelah, 600 sebelah, 600 sebelah, duk ada 1200. Aku buka semua sayap aku 600, aku boleh berteduh di bawah satu sayap dia. Tuan-tuan standby nak jumpa malaikat. Jangan duk fikir tubuh badan apa, takut tuan-tuan pening. Jangan duk fikir, beriman sudah. Sebab tu kata ulama, malaikat duk tengok kita ni, duk taram lama. Tuan-tuan faham tak taram? Bukan tiram tu sos. Ni taram ni geram. Dia kata budak ni duk cakap pandai ni kat Bukit Jannah ni, cakap pandai buat dak pun. Hang mati sok mampu dengan aku. Contoh, Ustaz Buti mana kata malaikat taram? Peristiwa Taif. Tak keluar malaikat mai. Dia kata, wahai Rasulullah, makalah hang bagi putih pala ni, ku hempak bukit atas pala dah. Nabi kata jangan lah. Tuan-tuan, malaikat Allah walaupun mereka besar, mereka kuat, sami'na wa ata'na. Ini malaikat tuan-tuan. Baik, kita turun. Dah berhenti Datuk no. Turun, ambil burak balik, patah balik sampai di Mekah. Baik, cukup pukul 9 kita berhenti. Tuan-tuan di Mekah dah tutup dah. Ni saya standby nak tutup dah. Saya kata risau juga. Orang bagi peluang ceramah pun sab-sab betul dah. Sampai di Mekah, Nabi duduk termenung. Nak cerita aku mana tuan-tuan? Nak cerita aku mana? Tiba-tiba tengok Abu Jahal ronda motor saya tambah no. Bom. Dia tengok Nabi Muhammad kita duk relax, siapa duk fikir? Kawan kono Muhammad, apa pasal? Semalam saya pergi Baitul Maqdis. Tuan-tuan, Nabi mana pernah mohong. Hang kata pergi mana? Baitul Maqdis. Hang balik bila? Pagi tadi.
Dia kata hang tunggu sat, tuan-tuan dia keluar telefon boleh WhatsApp group. Hak tu saya tambah lah. Hak tu saya tambah. Saya kena sebut ni pasal rekod. Dia kata ustaz ni merapu teman Nabi ada WhatsApp. Faham lah, kira dia maklum. Dia pergi maklum kat Puak Mekah, dia kata hampa meh. Ni hampa tengok Muhammad hampa duk ikut ni, dia kata apa? Pasal aku cakap hampa tak percaya. Tuan-tuan, mana ada orang percaya cakap Abu Jahal? Dekat Nabi kita, walaupun mereka tak beriman, mereka travel keluar pergi harta meredak mereka tinggal kat Nabi kita, walaupun tak beriman dengan Nabi. Sebab apa? Nabi Al-Amin, jujur. Mereka tak tinggal kat Abu Jahal cari mampu, tinggal 100 balik tinggal RM10 ni. Tak percaya mereka pun. Pasal apa tuan-tuan? Ego, perasaan sombong orang panggil. Balik-balik main Nabi cerita, awak pasal apa? Nabi kata aku pergi Baitul Maqdis. Bila balik? Pagi tadi. Aduh Muhammad, oi, kami baru je beriman semalam. Tuan-tuan, setengah murtad. Sebahagiannya dia fikir dulu. Akulah, daklah semalam syarat agung. Hari ni pula nak kena fikir. Tu saya tambahlah. Pening. Jadi tuan-tuan cukuplah, dah pukul 9 dah. Nah, tuan-tuan pun muka leng dah. InsyaAllah lah. Nah, ada rezeki kita bertemu lagi. Saya mohon maaf lah terkasar. Tak berapa nak syok. Memang kalau ikut hikmah banyak sangat. Banyak persoalan timbul. Nak lepas langit pun malaikat tanya. Pasal apa malaikat tanya? Takkan dia tak kenal Jibril? Ada jawapan dia. Nabi semayang di bawah, padahal semayang terima saat gini. Semayang ikut siapa? Ada jawapan dia. Yang tu lain hari pula lah tuan-tuan, insyaAllah. Datuk khususnya dan kepada tuan-tuan yang sudi jemput saya main masjid antara yang top 10 yang ada dalam pemikiran saya. Pernah juga saya jejak di sini pun dah kira alhamdulillah dah. Terima kasih. Saya mohon maaf tuan-tuan, tertinggi suara, tak faham datang apa, nak buat lagu mana, nak cakap orang putih tak erti. Takat tu saja no. InsyaAllah kita bertemu lagi pada episod yang akan datang jika ada jodoh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala